Salam Keluarga Malaysia, berita perdana edisi Sabtu 13 Ogos 2022. Saya Ivan Toh. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Pasukan khas jihad tangani inflasi tunjuk hasil positif berjaya turunkan harga barang. $173 lagi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia akan dibina di seluruh negara. Pasukan khas jihad tangani inflasi berjaya menurunkan harga barang. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penubuhan pasukan itu dengan fokus untuk menjaga kepentingan rakyat menampakkan hasil yang positif. Atas intervensi yang dibuat oleh kerajaan, harga barang, harga ayam dah turun, lambakan ayam di pasaran itu besar. Sekali dari segi jumlahnya yang menyebabkan harga, walaupun kita tetapkan RM9.40 harga shilling, tapi sekarang ni RM7.50 pun ada, RM7 pun ada, setengah-setengah tepat RM7. Itu fokus kerajaan. Sebab tu bagi saya yang fokus kita lebih kepada menjaga kepentingan rakyat. Minyak masak dah minyak palm oil dah turun harga, tapi minyak masak tak turun harga. Jadi kita sekarang ni melalui jawatan kuasa khas jihad inflasi, kita dah berjaya turunkan harga minyak masak. Kita dimaklumkan oleh Kementerian Kerja Raya, harga besi pun saya difahamkan telah pun turun. Dan minggu lepas saya dah minta senarai daripada dalam kabinet, daripada Kementerian KP dan HEP, supaya senaraikan semua barang ni yang mana turun, yang mana belum turun dan sebagainya, supaya kita dapat fokus kepada menurunkan harga barang ni supaya boleh menjamin keselesaan rakyat dalam keadaan hari ini. Kerajaan akan mengkaji semula permintaan peladang untuk menghapuskan larangan ekspor ayam. Menurut Perdana Menteri, perkara itu akan dibentangkan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi pada minggu hadapan. Datuk Seri Ronald akan bentang secara detail. Kita takut nanti kita buka ekspor dah berapa juta satu bulan? 3.6 juta ekor sebulan. Kalau kita buka, takut terkesan pula dari segi supply untuk dalam negara pula. Bila supply kurang, harga mesti naik. Demand melebihi daripada supply. Jadi sebab itu kita minta Kementerian Pertanian tengok secara detail dari segi fokus pengeluaran ayam untuk bulan depan dan sebagainya. Tampaknya kepentingan rakyat, penternak dan pemborong diutamakan demi memulihkan ekonomi negara. Dan ini pula mengenai penyeludupan minyak masak bersubsidi. Margin keuntungan besar dan perbezaan ketara harga minyak masak bersubsidi di negara jiran antara faktor utama penyeludupan bekalan itu terus berlaku ke Thailand. Bagaimanapun, jelas pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi Tan Sri Anwar Musa, soal ketirisan itu sememangnya dalam pengetahuan pihaknya. Kita tahu sedang berlaku, sebab itu penguatkuasaan berjalan terus. Sementara itu kita juga kena buat evaluation. Kalau ianya terus menerus bocor dan terus menerus penyeludupan berlaku, kita mungkin kena review kaedah-kaedah yang kita guna pakai sekarang. Pada masa sama, pihaknya sedang membuat audit forensik terhadap kilang pembungkusan minyak masak subsidi dan mengakui terdapat beberapa kelemahan. Kenyataan susulan akan dibuat kementerian berkaitan berhubung perkara tersebut.
173 lagi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia atau PEDI akan dibina di seluruh negara. Ia merupakan tambahan kepada 911 PEDI sedia ada yang menyediakan capaian internet serta kemahiran asas digital kepada masyarakat. Pembinaan PEDI tersebut dijangka siap tahun depan melibatkan kos RM200 juta. Berikutan tambahan pembinaan PEDI tersebut, setiap kawasan Dewan Undangan Negeri akan memiliki sekurang-kurangnya satu pusat internet komuniti. Yang penting sekalinya ialah untuk PEDI itu menyusun program-program secara aktif dan kita harap itu akan membuka ruang kepada anak-anak muda mencuburi bidang perniagaan dengan menggunakan kemudahan-kemudahan di platform e-dagang dan juga hal-hal lain lah yang berkaitan dengan galakan penguasaan ekonomi digital. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian watikah pelantikan pengerusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI di Kota Baru. Mengulas mengenai watikah pelantikan itu, Tan Sri Anwar berkata pihaknya telah melantik secara rasmi lebih 900 pengerusi PEDI bagi memastikan transformasi PEDI dapat dilaksanakan sepenuhnya. Insiden pencerobohan data penyedia perkhidmatan gerbang pembayaran IP88 akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet minggu depan. Perdana Menteri berkata mesyuarat itu juga akan memperhalusi cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu berkenaan. Kita akan bawa dalam Kabinet. Ya, kalau nak pasal ada cadangan suruh buat RCI lah macam-macam kan, kita bawa itu bawa dalam Kabinet lah. Sebab perkara itu perkara yang besar, saya tak bisa sendiri lah. Beliau menyatakan demikian selepas membuat kunjungan santai ke Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022. Terdahulu, IP88 mengesahkan berlaku insiden keselamatan siber yang mungkin menjejaskan data kad pengguna. IP88 turut menjelaskan siasatan sedang dijalankan dan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berhubung pelanggaran keselamatan tersebut. Kementerian Pendidikan bakal melancarkan portal aduan buli minggu depan. Kemudahan itu bagi membolehkan pihak ibu bapa dan murid yang menjadi mangsa buli membuat laporan secara terus kepada kementerian. Menerusi portal itu juga, individu yang menjadi mangsa buli boleh menyampaikan maklumat dianggap sulit tanpa perlu bimbang diketahui oleh rakan atau guru. Aduan ini disampaikan sama ada melalui email, melalui pelaporan yang ada ataupun melalui panggilan telefon. Jadi kalau ada emergency berkaitan dengan buli ini, mesej yang nak disampaikan secara confidential, ada platform yang jelas untuk mereka sampaikan. Tindakan tegas akan diambil terhadap pelajar yang terlibat dalam kes buli di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuantan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan sebarang gejala buli. Berdasarkan SOP sedia ada, pelajar terbabit boleh dibuang sekolah. Kes yang di Kuantan ni dah masuk kepada laporan polis. So saya tak nak cakap kita tak nak cakap komen apa-apa lagi. Biarlah polis yang siasat, kemudian balik, kemudian nanti kita tengok laporan tu. Sebab nanti kalau dah masuk kes polis, dua-dua pihak akan dipanggil. Biarlah apa polis buat siasatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat MAHA 2022 di Serdang. Ketua Polis Daerah Kuantan Wan Muhammad Zahari Wan Busu mengesahkan pihaknya sedang menyiasat kes membuli seorang pelajar perempuan di MRSM Kuantan. Siasatan itu dibuat susulan catatan Nazra Muhammad menerusi Facebook semalam yang mendakwa tiada sebarang tindakan diambil pihak pengurusan MRSM Kuantan berhubung kes buli membabitkan anaknya.
Sekretariat Rukun Negara SRN bakal diperluas ke seluruh Institut Pengajian Tinggi IPT. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq menyatakan keperluan itu bagi memperkasa penghayatan rukun negara dalam kalangan mahasiswa. Ketika ini 187 SRN aktif melibatkan IPT awam, IPT swasta, politeknik, kolej matrikulasi dan kolej komuniti. Kementerian Perpaduan juga akan menambah jumlah geran kepada SRN bermula tahun depan bagi menjalankan aktiviti dan program berlandaskan modul program Sekretariat Rukun Negara. Modul yang akan dilancarkan Oktober ini dirangka bagi membentuk mahasiswa cakna Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara serta meningkatkan kepimpinan dan interaksi mahasiswa. Kepada pandangan mereka sesuai untuk kita lakukan apabila berada di universiti atau apabila berada di bersama dengan masyarakat, bila mereka turun buat hikmat bakti dengan orang kampung dan sebagainya. Beliau terdahulu merasmikan majlis penutupan pertandingan debat perpaduan keluarga Malaysia di Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. Satu memorandum Jemaah Menteri dijangka bakal dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri bulan depan bagi membolehkan rang undang-undang sumbangan politik dibentangkan pada sidang Parlimen Oktober ini. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyebut satu perbincangan telah diadakan bersama Pusat Governance, Integriti dan Antirasuah Nasional GIACC dan Jabatan Peguam Negara AGC. Perbincangan itu turut melibatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan bahagian hal ehwal undang-undang BHEUU Jabatan Perdana Menteri. Beliau telah mengarahkan GIACC untuk memperhalusi perkara dasar serta meminta BHEUU dan AGC menyediakan draft pentadbiran dengan mengambil kira pandangan serta contoh yang diberikan organisasi masyarakat sivil dan badan bukan kerajaan. Selain itu, beliau berkata analisis perbandingan pemakaian undang-undang sumbangan politik dari negara-negara lain perlu dilaksanakan bagi tujuan pendaaras undang-undang itu. Dan beliau menyarankan agar ia diselaraskan dengan undang-undang sedia ada di bawah JPPM dan SSM. Kementerian Kerja Raya mengenal pasti 1,045 cerun yang berada sepanjang Jalan Persekutuan di Semenanjung Malaysia berada dalam keadaan ataupun kategori berisiko tinggi untuk runtuh. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata cerun berkenaan memerlukan pelaksanaan kerja pemantauan, pencegahan dan pembaikan segera bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini terutama ketika musim tengkujuh. Jelas beliau peruntukan bagi kerja penyelenggaraan dan pembaikan cerun di seluruh Malaysia membabitkan kos keseluruhan RM220 juta. Kalau kita dapat jemput pakar-pakar dari depo di samping pakar-pakar tempatan untuk kita melihat dan berbincang, mencari jalan penyelesaian bagaimana kita dapat mengurangkan risiko menguruskan tanah tinggi kita, khususnya menjaga infra kita di kawasan-kawasan tanah tinggi. Ini merupakan cabaran utama. Penyelenggaraan memang kita buat, tapi pada masa sama kalau berlaku keruntuhan, peruntukan yang begitu besar diperlukan untuk kita baik pulih. Bayangkan kalau di jalan Simpang Pulai, di jalan lodging itu kalau berlaku keruntuhan, jalan terputus, minta dijauhkan. Beliau berkata demikian kepada wartawan pada program Jelajah FT Roadpedia Zon Timur 3.0 di Ipoh, Perak. Sementara itu, 3 lokasi kejadian runtuhan cerun di laluan FT 185 Lodging Simpang Pulai menjadi tumpuan pasukan jelajah FT Roadpedia Zon Timur. Butirannya bersama Jasmaidi Aruf. Tiga lokasi tersebut merupakan laluan tanah tinggi ke lokasi pelancongan dan aktiviti pertanian utama di Cameron Highlands. Runtuhan cerun berlaku disebabkan hujan lebat dan aktiviti pertanian haram.
Justru, Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof meluluskan pertukaran segera RM150.2 juta bagi tujuan pemulihan cerun di lokasi terbabit. Ia penting bagi menjamin keselamatan pengguna. Hari ini bila kita melalui jalan Simpang Pulai daripada Sempadan Negeri Pahang turun ke Perak, ke Ipoh ini ada beberapa jalan pengarah JKA Negeri Perak ada membuat permohonan segera dan kita juga luluskan 3 juta lagi pada hari ini untuk tindakan segera. Ini juga merupakan FT 185 tapi daripada Sempadan Negeri Pahang turun ke Perak. Tinjauan di Seksyen 44 laluan Blue Valley Simpang Pulai mendapati kerja pemulihan cerun baru saja dimulakan setelah mengalami runtuhan kali kedua pada Disember tahun lalu. Ia melibatkan kos RM122 juta membabitkan kerja pembaikan tanah, pemasangan cerucuk, pemasangan tembok bertertulang dan rasuk. Kerja pemulihan tersebut dijangka siap pada Jun 2025. Dari sepanjang tinjauan melalui jelajah FT Roadpedia ini, jelas selain dari memastikan kesejahteraan pengguna jalan raya, isu keselamatan turut dititik beratkan, terutama di laluan cerun yang berisiko. Bukan satu kerja yang mudah, namun tanggungjawab kepada rakyat terus digalas. Syabas Kementerian Kerja Raya. Jasmadi Arif, RTM. Selepas beberapa kali terhenti, projek hospital digital di Padang Besar Perlis akan direalisasikan tidak lama lagi sekaligus menjadi hospital kedua di negeri itu. Hospital tersebut dilengkapi peralatan berteknologi tinggi selain akan memanfaatkan teknologi 5G termasuk dalam proses pembedahan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Zahidi Zainul Abidin berkata pembinaan hospital bernilai RM300 juta itu telah diluluskan oleh kerajaan dan kini dalam proses perbincangan lokasi yang sesuai. Hospital digital ni kalau nak buat operasi tertentu, maka kita guna pakar-pakar luar negeri dan di Kuala Lumpur. Terus yang dengan digital ni maknanya 5G, sebab kita dah bincang dengan Telekom untuk 5G dan sebagainya. Kita dah bincang maknanya boleh buat operasi dengan menggunakan 5G saja. Kita gunakan maknanya gunakan internet connectivity dan sebagainya. Ada gambar semua kita boleh tengok sekarang, operation semua dah boleh tengok lah. Visualnya boleh ada di sini walaupun doktor tu berada di Amerika ataupun di Eropah. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis perasmian Karnival Merdeka Keluarga Malaysia di Padang Besar. Ya, tepat 9 malam nanti pertandingan akhir Zapin Permata Jauhar 2022 akan berlangsung di Auditorium Permata Sari RTM Johor. Ya, 9 finalis akan berentap untuk bergelar juara dan merebut hadiah wang tunai berjumlah keseluruhan lebih RM26,000. Perinciannya terus bersama Nur Akila Arbain di Johor Bahru. Silakan Akila. Baik, terima kasih Ivan dan Mac. Tinggal kurang sejam lagi sebelum pertandingan akhir Zapin Permata Jauhar berlangsung dan finalis dan juga petugas masing-masing bertungkus lumus melakukan pecutan akhir bagi memastikan program malam ini berjalan dengan lancar. Dan untuk bercerita lanjut ketika ini bersama saya ialah Ketua Bahagian Rancangan RTM Johor iaitu Puan Zahrinul Aini Sumri. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Okey Puan, mungkin boleh kongsikan pecutan akhir persiapan malam ini bagaimana sekarang? Baik, alhamdulillah persediaan dan juga persiapan kru penerbitan dan juga para peserta berjalan dengan baik. 9 finalis mewakili 6 PPD dari seluruh daerah negeri Johor, mewakili 3 kategori iaitu kategori prasekolah, sekolah menengah dan juga sekolah rendah berjalan dengan lancar. Dan apa yang saya lihat, para peserta ini telah menunjukkan semangat untuk menang, merangkul anugerah juara pertandingan Zapin ini dengan cukup baik sekali. Dan bukan saja ia dipamerkan oleh para peserta dari pelajar sekolah rendah dan menengah, tetapi juga kanak-kanak yang berusia 6 tahun yang mewakili kategori prasekolah ni, mereka begitu teruja mempamerkan gerak seni tari Zapin dengan cukup baik sekali. Dan kru penerbitan juga menerusi Yayasan Warisan Johor dan juga RTM Johor sendiri telah pun bersiap sedia
untuk melakukan yang terbaik untuk pertandingan malam ini, dan ia merupakan program julung-julung kali diadakan oleh RTM Johor untuk mengangkat seni warisan budaya iaitu Zapin. Okey, baik. Bagaimana program seperti ini mengeratkan hubungan antara RTM dengan agensi-agensi kerajaan yang lain termasuk Kerajaan Negeri Johor sendiri? Okey, baik. Sebenarnya ini merupakan program julung-julung kali diadakan, dan apabila RTM menyuarakan hasrat untuk bekerjasama dengan Yayasan Warisan Johor dan juga Jabatan Pendidikan, mereka sebenarnya sangat-sangat mengalu-alukan kerjasama ini, dan ia diterjemahkan menerusi komitmen yang tidak berbelah bahagi, bermula dari proses pertandingan ini peringkat awal di peringkat pencarian peserta sehinggalah penjurian di separuh akhir dan sehinggalah pada malam ini. Dan saya kira itu adalah akan mengeratkan lagi hubunganlah antara RTM dan juga agensi kerajaan negeri, dan kami bukan sahaja saling bertukar pandangan tetapi juga bertukar kepakaran bersama untuk menjayakan pertandingan ini, dan saya kira itu adalah tanda yang cukup baiklah untuk mengeratkan hubungan antara agensi. Okey, soalan akhir, apakah program ini mencapai objektifnya? Ya, baik. Saya kira penganjuran program ini mencapai objektifnya. Bukan sahaja objektif yang digariskan oleh RTM sendiri, iaitu menghasilkan program yang berkualiti agar RTM itu dapat didengar, dilihat dan juga memberi impak menerusi penghasilan program-program yang berkualiti. Tetapi juga objektif utama penganjuran pertandingan ini bersama dengan kerajaan negeri, iaitu mengangkat seni warisan budaya Zapin, telah dicapai. Dan oleh itu saya ingin mengajak semua para penonton untuk sama-sama menyaksikan siaran langsung pertandingan akhir Zapin Permata Jawahar sekejap saja lagi pukul 9 malam di TV2, dan juga boleh saksikan secara FB Live menerusi FB Live Johor FM, dan jangan lupa untuk share dan trendingkan hashtag seni warisan budaya Zapin Permata Jawahar. Baik, terima kasih banyak Puan di atas perkongsian itu. Baik, kepada warga Johor, mari penuhkan Auditorium Permatasari. Masih sempat lagi untuk anda datang memeriahkan program pada malam ini, dan juga pada mereka yang tak dapat datang ke sini, anda boleh tonton di TV2, RTM Klik, juga di live FB Johor FM. Baik, itu saja. Kita kembali kepada Ivan dan juga Margaret. Baik, terima kasih Akila dari Johor Bahru. Kita ke perkembangan seterusnya. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan membuka sidang pertama Majlis Convocation Universiti Islam Antarabangsa UIAM ke-37. Tunku Hajah Azizah yang juga Ketua Perlembagaan UIAM dalam titah ucapan baginda menzahirkan ucapan tahniah kepada semua graduan UIAM dan penerima anugerah. Tunku Azizah turut menzahirkan takziah atas pemergian bekas Perdana Menteri Jepun mendiang Shinzo Abe, iaitu penerima ijazah kehormat Dr. Falsafah dalam bidang ekonomi politik pada Majlis Convocation UIAM ke-36. Pada majlis ini, Orang Besar Daerah Gombak Tan Sri Wan Mahmud Pawante menerima ijazah kehormat Dr. Falsafah Transformasi Komuniti dan Dakwah Islam atas sumbangan jasa dan bakti dalam pembangunan komuniti terutama di daerah Gombak. Beliau antara 127 graduan Dr. Falsafah diraikan pada sidang pertama Majlis Convocation UIAM. Wan Mahmud, 92 tahun, yang juga ahli Dewan Diraja Selangor, penasihat kepada Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah dari tahun 1983 sehingga kini, menerima skro ijazah kehormat itu daripada Tunku Azizah. Selain beliau, Allahyarham Dr. Robert Dixon Crane atau nama Islamnya Farouk Abs Al-Haq menerima ijazah kehormat Dr. Falsafah PhD Dialog Peradaban. Harga akan ditetapkan secara bulanan berasaskan kepada harga CPO yang akan diumumkan oleh MPOB pada tiap-tiap satu hari bulan setiap bulan. Dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail bagi membolehkan harga maksimum itu
ditetapkan pada setiap bulan. Bermakna mulai daripada 8 hari bulan Ogos, minyak masak 5 kg yang pada masa ini dijual dengan harga RM39 ke RM42 lebih kurang, hendaklah dijual pada harga maksima RM34.70. Bersua kembali. Pertumbuhan suku kedua keluaran dalam negara kasar KDNK yang agak cemerlang sebanyak 8.9% didorong kejayaan kerajaan menarik pelaburan berimpak tinggi. Dan ini terbukti apabila dasar-dasar ini telah pun diterjemahkan dalam bentuk tindakan semenjak 2 tahun yang lalu. Walaupun negara menghadapi krisis kesihatan yang begitu parah, namun pada tahun 2021 saja nilai pelaburan negara telah meningkat kepada RM309.4 bilion. Dan bagi memastikan Malaysia kekal destinasi pelaburan terpilih serta meningkatkan daya saing industri tempatan, pihaknya akan menumpukan beberapa fokus utama termasuk perdagangan dan pembangunan mampan. Sebanyak 48 koleksi bertemakan batik Malaysia diperagakan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 yang berlangsung di Maeb Serdang. Rekaan yang diketengahkan berkonsepkan moden sesuai citarasa terkini bagi meremajakan batik Malaysia. Ikuti laporan Syazwani Samsu. Diadakan bersempena kempen Ini Batik Malaysia, program 2 sesi itu mengetengahkan batik alternatif yang dihasilkan menggunakan teknik halangan warna ke atas fabrik seperti batik cetakan kreatif, batik clay dan batik linut. Batik alternatif dipilih bertepatan dengan konsep agroturism dengan penghasilannya menggunakan tumbuh-tumbuhan dan tanah. Turut diperagakan batik terap dan batik lukis yang bermotifkan identiti seni dan budaya masyarakat Malaysia. Pemilihan corak dan warna juga disesuaikan mengikut citarasa remaja terkini. Untuk nak menggalakkan pemakaian batik di kalangan masyarakat, sebab kita di Kraft Tangan Malaysia, kita mempunyai pereka dalaman. Pereka dalaman yang menghasilkan rekaan-rekaan baru batik. Di samping itu, mereka juga mengenakan rekaan-rekaan batik ini mengikut potongan ataupun pola pemakaian batik mengikut umur. Bermakna batik ini bukan sahaja dipakai oleh orang golongan dewasa, tetapi sesuai dipakai oleh kanak-kanak, remaja sehinggalah orang dewasa lah. Untuk kita nak menyemarakkan lagi, kita nak seluruh masyarakat Malaysia ni, keluarga Malaysia ni memakai batik Malaysia. Sempena MAHA 2022, Kraft Tangan Malaysia menampilkan reka corak baharu bagi menawarkan kepelbagaian batik di pasaran. Hasil daripada kajian dan inovasi, kita menghasilkan batik clay di mana kita menggunakan tanah liat sebagai ejen bahan penghalang warna dalam menghasilkan reka corak pada batik yang dihasilkan. Ini merupakan inovasi-inovasi baru yang dibuat oleh Kraft Tangan Malaysia bagi menawarkan kepelbagaian batik dalam pasaran lah. Istimewa MAHA 2022, penggemar batik berpeluang menikmati rebat sebanyak RM30 bagi setiap pembelian bernilai RM100. Pengunjung boleh membeli produk batik di Reruai Kraft Tangan Malaysia bertempat di Dewan C dan di Maeb Serdang. Juga menerusi platform pemasaran digital MyCraft Shopee. Batik yang dipamerkan hari ini nyata membuktikan batik bersifat malar segar dan sesuai dipakai di mana sahaja, bukan dalam majlis formal semata-mata. Syazwani Samsu, RTM.
Jabatan Pertanian akan menguatkuasakan pengharaman penggunaan racun perosak carbofuran dan chlorpyrifos untuk sektor pertanian berkuat kuasa pada 1 Mei 2023. Kedua-dua jenis racun itu yang disyorkan dalam sektor pertanian bagi mengawal serangan makhluk perosak bakal ditamatkan penggunaannya kerana berpotensi memudaratkan manusia dan alam sekitar. Racun carbofuran dan chlorpyrifos ini sebenarnya telah diharamkan di banyak negara. Jadi kita Malaysia pun akan berdasarkan kajian dan data yang telah diperolehi. Jadi lembaga racun makhluk perosak telah membuat keputusan untuk mengharamkan kedua racun ini. Dan juga kita mendapati memang banyak berlaku pelanggaran penggunaan racun ini pada tanaman kita. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian kempen pengharaman racun perosak carbofuran dan chlorpyrifos untuk sektor pertanian yang dirasmikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Azhar Hanim Ahmad. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Datuk Zahimi Hassan berkata, keputusan pengharaman penggunaan dua jenis racun makhluk perosak itu dibuat melalui Lembaga Racun Makhluk Perosak LRMP dengan berpandukan tindakan oleh negara-negara maju serta syur daripada pertubuhan antarabangsa demi kepentingan negara. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Dalam berita perdana, ada berita baik kepada peminat sukan pemotoran. Ya, perinciannya bersama dengan Syairul Islam dalam edisi Sukan. Silakan. Baik, terima kasih. Perdana Menteri umum berita gembira buat peminat sukan permotoran tanah air. Kehangatan Piala Dunia Qatar 2022 bermula. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Baik, Sukan kita mulakan dengan berita gembira buat peminat sukan permotoran tanah air. Kerajaan bercadang mewujudkan litar khas untuk perlumbaan drag di setiap negeri bermula tahun hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia susulan kejayaan pembangunan 2 litar drag di Terengganu dan Melaka yang mendapat sambutan tinggi daripada belia dan peminat sukan permotoran. Cadangan ini akan dimasukkan ke dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan pada bulan Oktober nanti. Setakat ini ada 2 trek yang telah berjaya. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Terengganu yang mempunyai trek mereka sendiri dan juga di Melaka. InsyaAllah tahun depan setiap negeri, Johor, Pahang, semua negeri akan mempunyai trek drag race khusus untuk riders yang saya kasihi. Tambah Datuk Seri Ismail lagi, kewujudan litar drag tersebut membolehkan segala aktiviti permotoran di peringkat tempatan disusun dengan lebih efisien dan selamat. Selain suasana yang lebih terkawal, mereka yang terlibat juga berpeluang mendapat pendidikan melalui latihan, kursus dan klinik serta mencungkil bakat atlet permotoran negara untuk perlumbaan peringkat negeri dan nasional.
Golongan muda juga diseru menyertai MyFit at Motorsports 2022 dikendali Kementerian Belia dan Sukan. Beliau berucap ketika merasmikan program RSX Members 4.0 di Lita Permotoran Terengganu, Kompleks Sukan Negeri Gung Badak. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Pengumuman Perdana Menteri itu mendapat pelbagai reaksi positif daripada para peserta. Ditambah lagi program yang menghimpunkan para peminat motosikal RSX itu juga turut diumumkan akan menjadi acara tahunan. Ada luar dugaan. Anda kata event dapat dilangsungkan setiap tahun jadikan acara tahunan. Serta langsung pun dia dapat membantu ekonomi negeri Terengganu dengan kehadiran seluruh Malaysia akan datang ke negeri Terengganu ni. Alhamdulillah, sebab kita nampak rakyat Malaysia ni suka pemotoran. Jadi kerajaan pun sudah nampak untuk pemotoran ni boleh berkembangkan ekonomi negeri Terengganu. Jadi akan datang ni harap kerajaan support lah. Setiap tahun ada event RSX member. Ini turut diakui Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Takhir, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang memulakan cetusan idea itu ketika menyandang jawatan Menteri Besar Terengganu pada akhir 2015. Supaya kerajaan negeri Terengganu pada masa sekarang ini menyediakan satu peruntukan khas lah untuk Persatuan Pemotoran Negeri Terengganu menganjurkan event-event seperti ini dan mungkin boleh pergi kepada peringkat yang lebih tinggi dan tempat ataupun tapak bagi event-event yang peringkat antarabangsa, insya-Allah. Litar sepanjang 1.35 km dan 950 meter lebar ini dibina dengan kos 12.6 juta ringgit dan diiktiraf Persatuan Automobil Malaysia AAM. Orang ramai khususnya pencinta bola sepak tidak melepaskan peluang bersama warga Radio Televisyen Malaysia RTM merasai kehangatan bahang Piala Dunia Qatar 2022. Pelbagai aktiviti yang dianjurkan RTM selaku penyiar rasmi di Piazza Pavilion Bukit Jalil mendapat sambutan menggalakkan. Pertandingan RTM World Cup Esports Challenge antara yang mendapat sambutan hangat pengunjung khususnya golongan remaja. Selain itu, sudut sukan dengan permainan foosball, tagball dan tendangan penalti secara maya turut menjadi tumpuan pengunjung. Bukan itu sahaja, orang ramai juga boleh melihat secara dekat pelatih-pelatih program pembangunan bola sepak negara NFDP melalui klinik dan bengkel bola sepak yang dianjurkan. Pengunjung juga tidak melepaskan peluang mengenali lebih dekat personaliti radio di bawah RTM iaitu Nasional FM, Trax FM, Minal FM dan IFM. Program ini akan dirasmikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa esok. RTM akan menyiarkan 27 perlawanan Piala Dunia Qatar secara langsung, manakala 14 perlawanan lagi akan ditayangkan secara siaran tertunda. Kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia ini dijadual membuka tirai pada 21 November. Sebanyak RM245,000 insentif keseluruhan diberikan oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM kepada pemain-pemainnya atas kejayaan mereka di Sukan Commonwealth Birmingham dan Sukan SEA Vietnam 2022. Jelas Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria, ganjaran ini bagi menghargai usaha dan keringat pemain. BM acknowledges the hard work, commitment and sacrifices of the team. These players put their bodies on the line for the pride and glory of our Jalur Gemilang. Beliau berkata pada sidang media demikian selepas majlis penyerahan insentif dan mesyuarat ahli lembaga BAM di Bukit Kiara. Pada majlis itu, acara berpasukan campuran antara menerima insentif paling tinggi sebanyak RM140,000 selepas merampas pingat emas dari India Sukan Commonwealth baru-baru ini. Sementara pasangan beregu wanita Perlitan Amtinah menerima RM50,000 atas kejayaan raih 2 pingat emas menerusi acara beregu dan berpasukan. Bagi perseorangan lelaki negara, Eng Ziong menerima RM10,000, sementara beregu lelaki Aaron Shah Sohuyik dan Tan Kian Ming Lai Peijing masing-masing menerima RM7,500. Bagi pasangan emas di Sukan SEA Vietnam dalam acara beregu campuran, Chen Tang Ji
Pak Yen Wei, mereka menerima RM30,000. Saudara, telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Perkembangan seterusnya, penganjuran kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah akan diawalkan pada 1 hingga 10 November depan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal berkata, pertukaran itu bagi membolehkan pasukan negara membuat persediaan menghadapi kejohanan lain yang juga akan berlangsung pada tahun ini. Jelas beliau, selain Malaysia sebagai tuan rumah, 6 negara telah mengesahkan penyertaan iaitu Korea Selatan, Kanada, Jepun, Afrika Selatan dan Pakistan. Jemputan ini kita buat berasaskan kepada maklumat yang kita terima daripada Coach Arul, kerana Coach Arul merasakan bahawa pasukan-pasukan ini pun bukan pasukan-pasukan calang, tapi pasukan yang ada status dan pasukan yang hebat. Dan pasukan ini kita nak main dengan dia as many matches as we can so that we prepare for Asian Games next year. We go on. Tambahnya lagi, format pertandingan akan diputuskan dalam masa terdekat. Kali terakhir Piala Sultan Azlan Shah berlangsung adalah pada 2019 sebelum dibatalkan akibat pandemik COVID-19. Dalam pada itu, lebih ramai pemain hoki kebangsaan akan dihantar untuk bermain di Liga Hoki Luar Negara. Ketua Jurulatih Hoki Kebangsaan, Arul Silvaraj berkata, sekurang-kurangnya 16 pemain akan dihantar untuk bermain di Liga bertaraf tinggi, antaranya di Belanda dan Belgium. Bukan saja bermain di Liga luar tetapi bermain di Liga yang terbaik, iaitu di Holland dipanggil Hoofdklasse ataupun Liga Premier dan juga Liga Premier Belgium. Ini 2 liga yang kita nak bermain. Semua yang berada di dalam skuad kebangsaan. So maknanya kita akan gunakan persiapan tu untuk ke Asian Games dan juga seterusnya untuk Olimpik. Menara Alostar hari ini melancarkan tarikan baharu iaitu Drop Zone dan Snap Sky yang bakal menarik lebih ramai peminat sukan ekstrim dari seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad, Ainur Syahrina Sahar berkata, sejak mula beroperasi April lepas, aktiviti itu mendapat sambutan menggalakkan. Drop Zone dengan adalah satu aktiviti sukan yang ekstrim. Bagaimana kata kita pakai macam tadi tu, kalau nampak kan dia pakai harness tu, dia akan turun. Bayangkanlah umpama kita duduk kat atas satu tali tu dan di situ kita boleh nampak keseluruhan negeri bandar Alostar tu. Jadi dia satu sukan yang ekstrim, ya. Bila kita turun tu, maknanya kata sama ada kita gayat tak gayat, dan sebenarnya kan semangat tu kalau sebenarnya akan lebih menonjol. Tambahnya, sejak April lepas, ramai 120 peserta telah mencuba kedua-dua aktiviti itu dan jumlah peserta yang ingin mencuba tarikan baru ini dijangka terus meningkat dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Drop Zone dan Snap Sky di Menara Alostar di Alostar. Orang ramai yang berminat untuk mencuba aktiviti berkenaan boleh datang membeli tiket di kaunter menara yang beroperasi dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Menara Alostar yang juga menara telekomunikasi kedua tertinggi negara terkenal sebagai destinasi pelancongan dengan pelbagai tarikan seperti lantai kaca Star View pada ketinggian 105 meter. Saudara, sepanjang minggu lalu, arena sukan negara dipenuhi dengan pelbagai pencapaian membanggakan. Paling mencuri tumpuan, kejayaan kontingen negara memenuhi sasaran pingat pada tamasya utama seperti Sukan Commonwealth, Sukan Universiti ASEAN dan Sukan Para ASEAN. Kita ikuti sorotan mingguan sukan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Di Birmingham, kontingen negara berjaya menamatkan cabaran dengan pencapaian
Program menjelang sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 berlangsung di Piazza Pavilion Bukit Jalil sehingga esok bermula pukul 9.30 pagi hingga 6 petang. Anda dijemput memeriahkannya. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Sedara edisi sukan 13 Ogos 2022 berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Salam keluarga Malaysia. Salam sukan untuk semua. Itali muncul kawasan panas bagi penularan wabak baharu virus West Nile di Eropah. Setakat Jumaat, angka kematian mencecah 11 orang. Laporan penuh dalam rangkuman dunia. Data terbaru Pusat Kawalan Penyakit Eropah mendedahkan sehingga Rabu sebanyak 188 kes direkodkan di Kesatuan Eropah. 144 daripadanya dilaporkan dari Itali. Kesemua kes kematian juga dilaporkan di negara itu. Institut Kesihatan Itali pada Jumaat laporkan angka jangkitan virus itu telah meningkat lebih 50% sepanjang minggu lepas. Kebanyakan kes telah dikesan sejak awal Jun dengan majoritinya dilaporkan di kawasan tengah dan utara Itali, masing-masing Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont dan Lombardi. Menurut data Pertubuhan Kesihatan Sedunia, simptom demam West Nile yang disebabkan oleh virus masuk sakit kepala, demam panas, tensan, kekeliruan, koma, sawan, lemah otot dan limpa. Masyarakat Kanada dipenuhi beribu warga asing bagi mendapatkan suntikan vaksin cacar monyet. Ini termasuk warga dari Amerika Syarikat berikutan kekurangan bekalan suntikan vaksin di negara berkenaan. Bandar kedua terbesar di Kanada ini menawarkan vaksin kepada semua individu berisiko. Pakar penyakit berjangkit di Pusat Kesihatan Universiti McGill, Donald Vin memberitahu sejak kempen vaksinasi dilancarkan pada pertengahan Mei, sejumlah 18,500 individu telah menerima suntikan. Penulis kontroversi Salman Rushdie terpaksa menggunakan mesin ventilator dan berdepan risiko buta sebelah mata selepas ditikam pada satu majlis sastra di New York. Ejennya Andrew Willey berkata pengarang itu tidak boleh bercakap dan saraf di lengannya terputus. Suspek Hadi Mata, 24 tahun, telah ditahan dan motif serangan masih tidak diketahui. 100 dekoder MyTV percuma diserahkan kepada keluarga B40 di kawasan Don Jelai sempena penganjuran program Hogoh at Pahang. Ya, penyerahan sumbangan itu bagi membolehkan pengguna mendapat siaran dengan kualiti berdefinisi tinggi. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata, peralihan siaran analog kepada digital itu amat bertepatan dengan hasrat Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi hari ini kita buat penyerahan kepada penduduk Jelai yang mana untuk mencapai target kita lah sebagaimana kita bincang dengan MyTV supaya keboleh tembusan program atau TV free to air dapat dilihat, ditonton oleh masyarakat setempat untuk kita ambil balik eyeball yang telah pun hilang. Beliau menyatakan demikian pada program ziarah kasih di Kampung Kuala Medang, Lipis. Amat bersyukur, Alhamdulillah dapat sumbangan daripada RTM pun semua, daripada IMAB sekali. Kita ucapkan terima kasih lah. Dan moga keadaannya apabila dapat
kemudahan sekarang ini semua ada, siaran ada 6 dan dengar cerita lah. Kira okey semua. Syukur, gembira sangat-sangat lah. Happy lah. Nak cakap pun tak tahulah. Kita rasa happy lah tu je. Pasal nak cakap macam mana lagi pun kita tak tahu dah. Pada program ini juga, penduduk kurang berkemampuan menerima sumbangan kotak makanan daripada Universiti Malaysia Pahang, My Fund Action dan Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit AKPK. Kota Johor Lama terletak 27 km dari Bandar Kota Tinggi atau 30 km melalui jalan darat Desaru ke Teluk Sengat. Lokasinya di kawasan Ladang Getah turut meliputi beberapa buah perkampungan Melayu seperti Kampung Teluk Sengat dan Kampung Johor Lama. Di sini yang bermula sejarah Kesultanan Melayu di negeri Johor ini. Jom kita terokai sejarah tersebut. Kegemilangan Kota Johor Lama ini di dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Melayu Johor tidak boleh dipandang ringan. Sejarah Kota Johor Lama ini diasaskan pembinaannya sewaktu pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua, iaitu pada tahun 1535. Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua ini telah menitahkan agar dibina sebuah pusat ataupun kota pemerintahan di sepanjang Sungai Johor ini, dan lokasi yang dipilih ialah di Kota Johor Lama. Kota Lama sekali lagi diangkat menjadi ibu negeri pada zaman kegemilangan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II selama 13 tahun. Kegagahan pemerintahan Johor mematahkan beberapa serangan Aceh turut diabadikan di Muzium Kota Johor Lama. Kemudian Sultan Johor yang kelima, iaitu namanya Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah yang kedua, yang telah memerintah di Kota Johor Lama ini, iaitu bermula pada tahun 1570 sehingga 1587. Okey, kemuncak kegemilangan Kota Johor Lama ini ialah dicapai sewaktu pemerintahan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah yang kedua inilah, di mana Kota Johor Lama ini telah mencapai zaman kegemilangan daripada segi pemerintahan, daripada segi perdagangan, dan juga telah menjadi terkenal telah menjadi terkenal sehingga ramai pedagang-pedagang daripada India, China telah daripada Arab dan juga daripada negara-negara lain telah datang untuk berdagang di Kota Johor Lama. Okey, akibat selepas Kota Johor Lama ini telah menjadi terkenal, kedudukan Portugis pada waktu itu yang telah menguasai Melaka telah terjejas disebabkan Johor Lama ini telah mengambil pengaruh daripada Melaka itu. Maksudnya pedagang-pedagang ini kebanyakannya telah suatu pedagang-pedagang yang berdagang di Melaka ini, kebanyakan pedagang-pedagang pada Arab telah ditindas oleh Portugis, sebab Portugis ini telah mendapat tahu yang waris Kesultanan Melaka ini telah membuat pusat pemerintahan di Kota Johor Lama, dan Portugis telah mengambil keputusan untuk melancarkan serangan supaya Johor Lama ini tidak lagi mengganggu kedudukan Portugis di Melaka. Dan Portugis telah melancarkan serangan ke atas Kota Johor Lama pada tanggal 15 Ogos 1587, di mana Kota Johor Lama telah dikepung selama 1 bulan, dan Portugis telah melancarkan serangan secara besar-besaran, dan akibatnya Kota Johor Lama ini telah tewas, dan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah yang kedua ini telah berundur dan memindahkan pusat pemerintahan ke Batu Sawah. Okey, Muzium Kota Johor Lama ini dibina pada tahun 2004, dan siap pada tahun 2006. Dan kita dibuka untuk lawatan pada tahun 2018. Tujuan pembinaan muzium ialah untuk mempamerkan artifak-artifak berkenaan sejarah Kota Johor Lama, di samping menjadi bahan rujukanlah kepada pelajar-pelajar dan juga kepada pelawak untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan sejarah kegemilangan Kota Johor Lama pada zaman dahulu. Telusuri sejarah Kesultanan Melayu Johor dan keunikan tempat ini dengan datang sendiri ke Muzium Kota Johor Lama ini.
banyak lagi tempat bersejarah yang saya akan kongsikan pada anda. Teruskan setia bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Pandemik COVID-19 mengubah gaya hidup masyarakat dunia daripada kebiasaan. Dan perintah berkurung juga secara positifnya telah memberi inspirasi seperti Alexander Blong, dan untuk itu kita saksikan segmen Hashtag. Individu yang dimasukkan berusia 14 tahun, remaja ini berjaya mencipta rekod dunia dengan membina kereta api mainan yang mempunyai 101 gerabak menggunakan blok permainan Lego. Alexander mengambil masa 50 jam untuk membina kereta api sepanjang 24.9 meter. Dia mengakui mendapat inspirasi mencipta rekod ini ketika New Zealand melaksanakan perintah berkurung akibat COVID-19. Di London, seekor ayam menghasilkan sebiji telur berbentuk bulat. Pemiliknya, Annabel Mulcahy, menjangkakan telur unik itu mampu dijual pada harga kira-kira £500 atau RM2,710. Twinsky menghasilkan telur bersaiz bulat di rumahnya di Brest Norton Sabtu lalu. Berita perdana 13 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Dan semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam hormat.